just guna layman term tapi tu pulanglah kepada you all. Okay. Okay, jadi benda yang sama ke you explain dekat sini? Ada yang kalau macam ada dia macam tu lah, maknanya dekat sini ada pasal PFR. apa benda ya, sebab dekat sini ni dia macam teori, tahu tak? Secara teorinya kenapa benda ni penting, apa benda you cerita, you tak seharusnya cerita apa nama dia punya you punya kita panggil apa result you kat sini. Kita tak cerita result, maksudnya kalau you ingat balik saya punya tengok balik saya punya contoh yang saya beri tu kan, ya Allah korang ni beri sikit intro, kenapa you buat tajuk ni, kenapa dia penting, macam tu lah kan saya dah beri hari tu. Saya kata physical exercise ni penting sebab berdasarkan teori gini kan. Badan yang sihat itu menyumbang kepada akal yang sihat contohnya. So penting dalam kehidupan student tu nak belajar. So maknanya kena akal yang sihat lah. Maknanya sebab dia membawa kepada result tu. Betul tak? Cerita dia macam tu lah. Apa benda lah tak payah cerita banyak-banyak sangat. Terpulang lah jadi maknanya cerita dia macam tu. Gitulah. Dekat sini secara teori, kenapa you nak buat tajuk ni? Gitu. Okay, tak apalah. Pandai-pandai lagi orang nanti Okay. Ni dah tengok gitu kan? Yang ni dah tengok dah. Cuba tengok result terus. Result macam mana you buat? Findings. Mana? Okay, ni yang FD. Findings okay. Jadi findings ni gender. Particular, kenapa particular pula? Tak tahu nak buat tajuk apa atas nama dia. Tu apa benda? Gender, BMI tu kita panggil apa? Itu ialah variable kan? Betul tak? Gunakan apa benda istilah yang kita ni. Boleh pakai variable dekat situ, kemudian yang karakteristik itu ialah measurement. Guna istilah yang kita belajar, measurement kan? Betul tak? Jadi gunakan istilah yang kita belajar dalam kelas tu. Okay, so experience, unexplained pains, apa lagi? Ada berapa? Apa benda tu? Exercise. Lepas tu need someone to influence. Okay. Macam mana you cerita? Buat ayat tu biasa je lah kan? Mana ayat you? Saya tengok sikit lah. Atas ni je. Mana findings tu Tak, yang ni untuk yang respondents consist of majority of the students were female. Ikut ayat yang saya dah beri contoh kan? Kan saya dah beri contoh tu kan? Macam tu lah lebih kurang. There were unexplained. Macam tu lah lebih kurang lah, macam tu lah tu Saya ni tak nampak sangat, sorry lah ke mata saya ni, dia tak boleh nak ni sangat ni jadi saya nampak secara general okey lah tu kot macam tu lah. Okay. Lebih kurang macam tu lah. Yang ni untuk pie chart. Beres. Saya tak sempat baca ayat tu you kena ini kerjasama dalam kumpulan lah. Kalau saya baik key belaka jadi projek saya pula dah. Sebab ni 10% je yang oi. Gitu dah. Jadi maknanya saya ni nak pastikan you buat betul je. Yang paling penting ialah multiple baca. Okay. Ni madam. Ini apa benda multiple baca ni? Level of focus. Level of focus dengan? Dengan exercise. Exercise ke tidak ke? Gerak tak exercise.
kekerapan exercise. Rarely, frequently lah. Okay, rarely or frequently. Okay, maknanya mana you punya result. So, apa ada relationship tak kat sini? Kekerapan exercise tu mempengaruhi tak level of focus? Ada lah kan? Tak tahu. Lepas tu apa yang adanya macam mana tu? Maksudnya siapa yang kerap exercise, Lagi fokus dalam kelas. yang apa benda? Yang kerap exercise tu warna apa? Kuning. Warna oren tu kan? Orange. Jadi maknanya nak saya rasa nak lebih jelas, saya rasa you kena terbalikkan you punya chart ni kan. Maksudnya bawah tu kekerapan exercise, betul tak? Yang ni. Maksudnya you buat kat situ. Dah kena buat balik lah. Okay. Yang ni pun boleh juga saya rasa lah, cuba you ni lebih nampak lah dekat situ. Tak tahulah kalau you tak nak tukar pun tak apa, sebab dekat sini pun nampak juga. Tapi kat sini yang jelasnya ialah tak ramai yang Exercise. tak ramai yang kerap exercise. Betul tak? Tak ramai madam musim-musim pandemik ni siapalah nak exercise? Boleh je exercise dalam rumah kan? Betul tak? Sebab kita nak exercise yang macam mana tu? Boleh je kan? Exercise lah apa-apa pun. Berkebun kat rumah pun boleh juga patut lah. Dikira exercise ke madam? Tak tahu. Apa yang kejap. Sekejap. Okey. Tercekik pula. Okey, seterusnya. Saya tak tengok lah dia punya ayat macam mana? You all semak sesama sendiri tak ayat-ayat ni? Ayat belum. Dalam punya Ke main bagi je orang ni buat ni, lepas tu dengan ayat yang tunggal langgang tu lah you hantar. Dia sepatutnya betul, you buat ni dah betul dah. Saya tengok maknanya dah betul, kita dah nampak dekat sini. Maknanya siapa yang kerap exercise tu yang level of focus tinggi tu ada yang orange tu kan, macam tu. Tapi yang level of focus rendah tu memang tak ada exercise lah, betul tak? Jadi adalah pengaruhnya kat situ. Saya tengok tu je. Ya, lepas tu ayat dia tu pandai-pandai lah you walaupun you dah bagi tugasan orang ni buat ni, nanti duduk sama-sama baca balik lah. Dan saya dah tunjuk contoh kan macam mana, cuma you ubah suai mengikut you punya case, betul tak? Saya tak ada go through ayat by ayat dekat sini Okay, pie chart. Reason of exercise lagi. Ini apa? Baca. Ini apa? single baca. Untuk single baca. Okey lah tu, maknanya lebih kurang macam tu. Kalau ada pie chart, pie chart dengan single baca ni tak perlu banyak sangat. 1-2 cukup. Maksudnya you faham lah tu apa yang saya beritahu sebelum ni kan? Gitu. Ayat ni sikit-sikit macam ni je kan madam? Cukup dah tu. Tak perlu banyak-banyak. Saya tak minta banyak pun. Okey, yang min. Saya punya min group saya ada satu je. Tak apalah. Satu apa benda ni? Okey. Maksudnya apa soalan ni you? Soalan apa? Soalan dia apa kat sini? Number of student responded to the level of rate. La ilaha illallah. Aduh, level of rate. La ilaha illallah. Betulkan ayat ni apa benda ni? Soalan dia apa? Overall. Apa ke benda? Soalan dia apa ni? Level of rate. Apa? Ni. Nombor 10. How would you rate your physical exercise overall? Rating of your physical exercise lah. Tak apalah, pandai-pandai lah kau.
rating of students physical exercise kan. Okey, jadi maknanya okey tengok. Apa kejap. Saya rasa saya dah komen ni Serupa je lah grup-grup lain pun. Kenapa terbalik tu? Very excellent nombor 1. Haru sungguh Oh yang sepatutnya. ni, okey, yang ni terlupa kena adjust. You dah terbalikkan dia. Kalau yang dalam min tu dah terbalikkan. Dah betul. Terbalikkan. Jadi sebab kita nak betul-betul nilai yang you kira tu menggambarkan kalau rendah tu maksudnya poor kan. Kalau tinggi tu maksudnya good. Macam tu lah. Biasanya kan. Jangan terbalik pula nanti pening. Okey, mana? So you dapat kat sini. You dah terbalikkan dah terbalikkan. Okey. So dapat 3.36. Jadi maknanya you kata apa tu? Kenapa excellent daripada poor terus excellent? Patutnya good je tak? Poor versus good. Tak apalah Nanti you betulkan lah. Good very good. Betul tak? Good very good. Good very good. Okay, tak apa nanti you betulkan Jadi maknanya dekat sini students rate dia punya exercise activity tu sebagai a few student benda pula ni. Apakah benda ada a few of students ni? You jangan bila kita kira mean, kita tak boleh cerita setiap satu dah. You kena apa benda berdasarkan average yang you dapat tu. Mana ada kita cerita setiap satu. Kena bezakan kalau you kira kalau you buat single bar chart. Tu. Tak boleh cerita macam ni. Dah tunjuk contoh kan. Haru sungguhlah jadi tak nak lagi cerita yang ada why two students give rate very poor. Tak payah dah cerita macam tu. Kita ambil mean, maksudnya kita ambil wakil dia dah. 3.36 tu apa maknanya? Cukup dah macam tu. Sebab tu saya kata biasanya kalau kita kira mean ni kita ambil lah 2-3 item so that adalah benda kita cerita nak panjang sikit. Gitulah. Faham tak? Faham tak? Tengok contoh yang saya beri the level of deviates from mean. Mana pula you kira? Mana pula deviates from mean ni? Ya Allah ya Tuhanku ni apa ni? Buat kau atas dunia kan? Ya Allah ya Tuhanku ini apa ni? Aimah, apa ni Aimah? Aimah ke tadi? Aimah. Apa ni Aimah? Ni saya rasa ni dah tersilap yang S Ini apa? Ini interpretation untuk apa ni? Apa yang S tu ada? Yang S tu. Bawah tu mean interpretation yang bawah tu maksudnya apa tu? Itu ialah you nak interpret apa? Atau yang 3.36. Iya, saya tanya yang you interpret guna ayat yang mean interpretation bawah tu sebenarnya you refer kepada apa? Setiap ada deviates from the mean. Haru betul. Itu apa sebenarnya? Deviation. Apa? Standard deviation kan? Parah betul. Kau tengoklah sendiri. Kau tengoklah sendiri. Jadi nak buat explanation ni sila rujuk contoh yang saya bagi. Ikut je. Bila kita kira mean tak payah dah cerita satu tu berapa orang yang jawab apa nama tu very poor, berapa yang jawab dia. Tak payah cerita macam tu dah. Mean kita ambil wakil dia. So based on wakil tu apa maksud dia. Kan kita dah belajar macam tu kan. Wakil tu kira ambil 3.36 ni ke ambil yang paling banyak ke macam tu? La ilaha illallah. Aku cekik-cekik juga korang ni kan. Aduh hai. Tengok contoh. Ini macam ni nak kena potong markah ni. Aduh hai. Saya dah beri contoh. Dah banyak dah explain berapa kali, berapa group dah explain benda yang sama. Haru betul korang ni jangan buat macam ni Tengok contoh. Tengok contoh. Bukan macam ni cara kita nak explain mean. Gitu. Dia sebab itulah. Aduh hai. Dalam statistik ni dia ada dia punya. Sebab tu perlunya kita belajar level of measurement tu.
Ha. Different level of measurement will use different method to analyze the data. Sebab tu kita belajar. Gitu. Gitulah. Jadi saya harap you betulkanlah sikit ni. Kalau buat macam ni, you cerita satu-satu ni, kalau you buat 4 dia punya level of measurement, okay. Bila masuk 5 je, dia jatuh. You kena kira mean, lain pula caranya. Okay? Okay, bolehlah straight kena betulkan dulu nah. Okay. Okay. Kita tengok, habis dah kan? Dah. Ni dah conclusion. Cuba tengok conclusion you cakap apa. From majority of student having ni maknanya you ambil daripada yang first table tu kan? Tu tak apalah, exercise won't only change your physical. Tu ambil mana tu? Yang kedua tu. Exercise won't only change your physical now. Apa tu? Ambil mana tu? Weeks, month and year from now. Ambil mana? You can change only your mind, your attitude. Ambil kat mana tu? Ada ke soalan tu ditanya? Tadi. Ada tak you tanya soalan tu? Ada tak you tanya effect of regularly exercise contohnya. Yang pertama change your mind, attitude. Ada ke ditanya soalan tu? Ada tak? Ada. Haru sungguh. Saya dah kata, awal-awal lagi saya kata, you ingat tak? Saya kata apa benda yang you nak tulis dekat sini, dekat conclusion ni mesti ditanya. Mestilah yang you cerita kat sini ni sama dengan you punya findings. Ulasan findings itu. Faham tak? Okay. Sakit kaya sungguh ambil mana ni hok tak ada tak kan? Kalau you ingat balik saya kata jangan reka. Kalau you nak letak dekat sini pastikan you tanya dalam soalan tu. Sebab tu siapa yang buat, ada grup mana yang buat hari tu, maknanya setiap satu soalan tu dia dah fikirkan apa nanti dia punya conclusion yang bakal ditulis kan. Maknanya nampak dah tu. Ada kan grup mana baru ni? Tak ingat dah saya. Yang laki siapa? Ingat tak? Lelaki. Ada kan grup lelaki baru ni, saya tak ingat dah siapa. Ada grup yang siap buat macam tu. Tanya dalam Telegram tu je. Itulah you all, lain kali setiap yang kawan tanya yang saya komen tu, semua orang kena ambil perhatian. Sepatutnya you all semua kena komen. Saya lepas saya serah ke student je sebenarnya. Banyak komen. Gitu. Gitu Sam ni kurang dapat sambutan. Buat dek je. Gitu. Okey, tak apalah. Masih faham Aimah? Aimah faham tak? Bukan Aimah je, orang lain pun perlu ambil perhatian macam tu, sama je. Nanti betulkan cukuplah kau betulkan pandai-pandai lah, tak payah nak tunjuk acap kali kan. Aduh. Kalau tak faham juga maksudnya tak layaklah dapat markah banyak gitu je lah Dah kata dah. Jadi nak buat conclusion tu mesti ambil point dia daripada yang you tanya dalam soalan tu. Daripada you punya result. Gitu jangan reka. Jangan reka jadi benda lain pula. Gitu juga you cerita kat introduction tu daripada teori yang you baca. Sebab apa nak buat tajuk ni jadi nampak sudahlah tu adalah benda-benda yang akan ditanya dalam you punya soalan. Tu memang disebut dulu dalam introduction tu. Gitu cara dia. Okey, tak apalah Haimah Okay. Boleh dah tu cuma bincang dalam kumpulan dengan kawan-kawan dulu patutnya. Okey, seterusnya. Terima kasih Adam. Sama-sama. Madam. Pandai-pandai Saya pula madam Ni tengok dengan kawan-kawan dulu ke belum ni Dah chat sama-sama kawan-kawan sama ahli kumpulan dulu tak? Dah madam. Dah. Okey, tunjuk. Ya. Auji kelas mana? Auji ke Amani? Kelas C. Amani. Auji. Nak panggil Auji Kelas C. Kelas C.
Orang mana? Auji orang mana? Orang Terengganu. Terengganu kat mana tu? Kemaman. Kemaman. Lupa nak tanya Kemaman. Auni tadi. Tadi Auni kan? Aima. Aini. Tengok Aima. Aima tengok tu. Sedap-sedap reka nama orang pula. Aima tadi orang mana Aima? Terengganu. Terengganu juga. Terengganu kat Ah. mana? Paluh. Paluh. Paluh Terengganu. Oh, Paluh je. Okey. So tajuk you. Nampak ke Sam? Nampak. Survey on hesitancy on taking COVID-19 vaccine. Sebab apa COVID-19 ada vaccine. hesitancy tu? Sebab nak tengok keraguan apa student untuk untuk ambil vaksin. Mana tahu keraguan ni? Dia macam sebab sekarang ni tengah ada isu kan pasal vaksin, anti-vaksin. Aduh, hai. Okay. The main purpose of this to raise awareness and understanding. Ya, tak tu? Bla 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 bla. Okay, soalan you apa nak kata raise awareness and understanding ni? Ni objektif. Perkataan tak apalah nanti tengok perkataan apa tadi you guna kat tajuk you tu tak apa sesuai saya rasa sebab you nak survey kat Yang sini. hesitancy ke? Tak apalah nanti kita tengok balik nanti you fikirkan. Okay. Tengok balik. Cuba terus questionnaire. pergi ke questionnaire dah tengok dah gitu kan. Cuba terus are you aware jap. Ni respon. Soalan you nombor 2 tu benda. Apa soalan you nombor 2 tadi? Are you aware of the importance of vaccines? Have you registered? Madam, kalau tajuk kita buat awareness boleh. Hesitancy tu kepada awareness. Awareness boleh lah sebab nampak kat sini macam you nak tanya pasal awareness tau. Lagi? Boleh. Okay. Lagi seterusnya. Sebab soalan nombor 2 tu dah start dengan awareness. Tiba-tiba hesitancy pula. Okay. Yang ni number 5. Mana ni okay, gender appointment apa ni? Apa jadi macam ni pula ni? Appointment check-up. Bukan appointment, untuk check MySejahtera tu punya vaksin punya appointment. Kenapa appointment check-up ni huru-hara atas dunia Sebab dalam soalan ada tanya. Bukan. You letak kat sini appointment check-up tu kan. Bila orang baca, orang boleh nampak tak tu apa appointment apa tu? Saya ingat appointment. Nanti saya betulkan jadi. Gitu. Okay. Appointment check-up tu tak betul tu You mesti gunakan yang you guna dalam soalan tu. Salah tu appointment check-up. Lagi 2 soalan je you letak sini. Ada. Ni 2 je. Ni untuk responden profile. 2 je ke? Yang lain-lain tu? Sebab dalam soalan ada 2 je, gender dengan ni je. Macam ni sikit sangat ke soalan tu? Okey. Terusnya you pergi kepada mana tak nampak? Mati perbacat you. Ni mati berbacat. Ni mati berbacat. Tak nampak? Ni Ni nampak tak madam? Akbar. Registered, unregistered. Ni unregistered ni. Tak Ni soalan dia. Tak ramai tak register pun. Maksudnya apa you kata? Maksudnya yang tak register tu? Yang tak register lebih sikit daripada yang register. Yang register lagi ramai. Betul lah, itu satu. Maksudnya kenapa tak register tu? Kalau you tengok kat sini. Majoriti yang tak register. Sebab dia tak ambil. Sebab dia tak aware. Ya. Dengan importance the vaccine. Ya. Okey. Seterusnya. Yang ni okey madam. Ayat tu saya dah tengok you pandai-pandai lah ya. Okay, madam. Yang ni mata perbacat.
Multiple baca untuk apa ni? Decision on taking vaccine, yes or no. Versus decision on taking a vaccine. Maknanya yang mereka merasakan ambil vaksin tu tak efektif pun sebenarnya kan. Yang tu dah. Aduh hai So you survey ni among students Among student je, part 2 student je. Jadi maknanya student pun ada kata macam ni Okay, seterusnya. Okay, jadi ni Min pula. Min vaccinated will prevent the spread of virus. So kalau you tengok kat sini, ini ya Allah, hai kenapalah korang ni? Apa benda pula silap kat sini? Geram betul ni Semua je ni apa silap you? Strongly disagree awal nombor 1. Terbalik. Benda yang sama je. Geram tak? Aduh. Macam yang strongly agree dekat nombor 2. Apa ke benda pula? Ke macam mana? Sepatutnya yang nombor 5 tu kat atas. Tak dengar. Apa dia? Sepatutnya strongly disagree tu nombor 1. Lepas tu disagree nombor 2. Nature nombor 3. Agree nombor 4. Strongly agree nombor 5. Benda yang sama je cakap acap kali dah kan. Ini patut potong markah. Sorry madam. Saya tukar Sorry. Ni marah ni nanti you buat lah Maknanya nanti kita balikkan benda tu. Apa kali dah cakap ni Tak tengok orang lain punya ke? Ya Allah ya Tuhan. Macam tu Okay madam. Nanti cuba tengok you cerita dekat ni. Ni saya masukkan sekali dengan akhbar. Itu boleh? Apa benda? Yang akhbar, yang macam nak mengukuhkan sebab apa orang tu ambil, kenapa lebih ramai orang ambil vaksin macam tu. Lebih ramai apa benda? Saya dah kata jangan kata lebih ramai apa kat sini. Ni Min. Bukan sebab daripada tak payah sebab kita kalau you benda-benda macam ni nak masuk dekat apa benda, nak masuk dekat intro boleh lah kan. Sebab dekat sini tak ada kita nak buat kita nak compare dengan ni, dengan apa nama kan. Dengan, tak perlu dapat cari LR pun sebenarnya. Tapi tak apalah. Sebab saya nak tengok cara you explain you punya result tu je. Jadi biasanya kalau you pakai chart tu semua kita explain based on mod. Adalah perkataan majority semua tu. Kalau main ni apa you cerita? Saya nak tengok itu je. Mananya? Mana? Saya tak nampak. Tak nampak isi tak ada ni. Saya cari isi je. Jangan buat saya tercari-cari mana isi you. Sakit tayar sungguh Ni bagi cerita according to government lah. Dekat sini boleh masuk dekat, kalau you nak masuk dekat apa nama intro okey. Macam tu. Nak masuk kat intro okey. Jangan letak serabut kat sini. Saya nak cari you punya explanation kat sini mana? Mana? Explanation you. Haru betul. Saya akan cari itu. Aduh lah. Madam. Maksudnya untuk finding ni kita letak dia punya result lah. Kita cerita dia punya result je lah. Ya. So tak payahlah nak letak news ke apa, tak payahlah. Kita cerita apa yang kita jumpa je. Apa yang dia study tu dapat result dia. Itu findings. Tapi kalau macam betul-betul ni memanglah kena kan sepatutnya. Tapi ini kita punya untuk you punya level ni yang penting ada findings dulu. Mana findings? Findings saya tak jumpa. Haru biru betul. Ini macam apa government announcement ni? La ilaha illallah. Mean value ni. Tak payahlah according to tu. Aduh, according to the government announcement pun apa? Based on the survey, aduh. The mean value indicates that. Terus macam tu. Apa benda pula punya mean ni kait dengan government pula dah. La ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Ada soalan madam. Ada soalan. Mana soalan? Soalan dia. Mana soalan? Ada soalan. Mana soalan? Teenagers will be the last group to be vaccinated. Kemudian
vaccinated will prevent the spread of the virus. Tu je. Mana ada semua-semua tu. Yang ni government madam. Yang Ha? government yang ni. Towards the government regarding regarding memang you ada dalam soalan lah. Oh tengok apa benda you buat tadi. Tengok semula. You jangan buat saya ni. Jangan saya potong markah you tak pasal nanti kang. Nanti saya betulkan balik. Okey, mana. Pastikan yang you tulis tu sama macam ayat dalam questionnaire. Mana? Semula saya nak tengok. Yang ni madam saya dah highlight. Tak, bukan. Maksud saya ayat you tadi. Ayat you tadi. Ayat. Yang ni. Jadi sebelum you nak cakap mengarut-mengarut tu, saya nak tengok result je dulu. How do you explain result? Itu je yang penting dulu. Gitu. Tapi ni terbalik lah nanti kena kira balik terbalik ni ya. You kena kira balik. Ya, terbalik. Okay, sepatutnya dapat berapa? Above 3 or dapat. Yang ni below 3. Duduk below 3. Haru biru sungguh kalau you terbalikkan. Terbalikkan. Kalau terbalikkan. Ya Allah, kau faham tak ni? Aduh, hai. Kalau you terbalikkan, satu yang disagree, dua disagree dan sebagainya, you akan dapat ni, mean you akan dapat below 3 or above 3. Above 3. Aduh, hai. Tolong pastikan jangan buat terbalik. Jangan buat terbalik, nanti confuse. Okay, beres. Mana dia you punya? Ini conclusion. Dan saya nak tengok ni macam mana you explain mean value mana? Teenagers the mean value indicates that the mean value tu berapa kena khabar lah. Only a small amount of people agree that. Allahu Akbar. Mana ada macam tu? Mana ada only a small amount of people agree that? Ya Allah, gunakan tiru ayat yang saya buat. Maksudnya level of agreement dia tu apa sepatutnya? Bila you buat macam ni, ini maksudnya you nak explain mode. Kan? General. Aduh, hai. Aduh, lagi ni. Saya cakap benda yang sama je. Lepas ni tak ada lah Aduh, hai, saya tak nak tengok dah lain kali explanation, saya tengok table je. Berat ni macam ni jangan silap mean. Tak, kalau you silap explain, gitulah. Macam itulah. Result dia maksudnya kurang lah markah tu, gitu. Jadi saya nasihatkan, kalau you nak ambil yang daripada bacaan you kat mana-mana, boleh masuk dekat introduction, mana-mana yang sesuai. Boleh jugalah letak bawah-bawah tapi kena ada result dulu. Macam tu result yang kita buat ni dulu. Okay, next. Habis dah? Conclusion. Conclusion dengan convention. Conclusion you buat apa ni? People should more aware. Ambil mana people should more aware tu, ambil daripada mana? Ada soalan ke? Aduh, hai ni you ambil daripada mana ni Conclusion saya kata kena ambil daripada you punya result. Based on you punya ni berapa banyak yang aware. You tanya tak soalan tu? Letaklah. Saya yang dekat ni yang saya highlight ni madam. Ya Allah, ya Tuhanku. Kena letaklah dalam result you tu. You letak tak dekat dalam tu yang saya tanya tadi, dekat dengan gender tu. Letaklah berapa banyak yang aware, berapa persen yang aware, ada tak benda tu? Pergi balik dekat gender yang tadi. Yang ni madam. Yang ni. Result yang ada gender tu. Ke dekat. You pergi cerita ni. Ni kuasa. Yang ada gender ini tu. Madam. Result dia. Ni. Ni percentage. Masuk dah lagi kan? Masuk lagi, banyak lagi soalan yang you boleh masuk kat sini, yang you boleh cerita. Contohnya berapa persen yang aware, berapa yang tak aware. Kan? Banyak lagi. Saya dah kata dekat sini soalan-soalan yang
mana you buat dia sebagai multiple baca juga boleh masuk dekat sini dulu. Faham tak? Macam Faham. tadi tu. Faham madam. Faham tapi tak buat. Aduh. Aduh. Malas nak Nanti- cakap yang sama ni. Ya, boleh masuk dekat Nanti situ. saya betulkan balik. Boleh masuk. Walaupun you dah buat sebagai multiple bacat, boleh juga masuk dekat situ. Berapa persen yang aware, berapa persen yang tak aware, apa benda lagi jangan cerita pasal orang lain tak apa-apa. Cerita daripada apa yang you buat, result yang you dapat ni. Macam tu. People should more aware to the important of the, cakap kat sini berapa persen yang anggap dia penting, berapa persen yang tak penting. Macam tu. Bagi cerita yang orang lain cerita tu pasal apa? Dah lah 2003. Haru betul. Hai. Kan? Cerita pasal COVID vaksin tapi you cerita pasal 2003. Mana ada COVID lagi 2003? Haru biru tak? You buat tajuk COVID vaksin. Lepas tu ambil Artikel lama. rujukan 2003. Apakah benda vaksin apa yang kau rujuk ni? Haru biru. Kan marah tu. Jadi biarlah. Saya tak Sorry nak madam. benda tu You bercakap pasal logik-logik Bila kita buat benda kerja ni dia kena logik. Dia kena ada susunan, dia mesti logik. Beritahu result yang you dapat. Ulang balik result yang you dapat. Lepas tu apa kaitan dengan harapan government? Sama tak dengan harapan government? Macam tu. Kau fikirlah sendiri. Kan? Aduh, ini kerja you all. Itu sepatutnya Faham. yang faham Maksud An. Nanti saya betulkan balik. Betul macam tu lah cara dia kan. Sampai tak surat government tu berdasarkan apa yang you dapat result yang you dapat ni. Macam begitu. Jangan ambil ayat-ayat daripada ni buat sendiri. Okay, faham. Yang tadi pun saya tak tengok tadi tahun berapa rujukan you tadi tu. Sebab tajuk you ni COVID-19 vaksin. Baru je benda tu. Tiba-tiba rujukan you 2003. La ilaha illallah. Saya campak dalam laut lah lepas ni kalau jumpa yang macam ni. Awal-awal lagi saya catat. Sebab COVID-19 vaksin ni baru lagi. Kan? Macam tu. Bila kita buat mesti dengan logik. Betul. Gitu. Logik sebab itulah banyak-banyak benda ni yang paling sukar saya nak kerja saya parah. Ni lah. Parah nak buat kerja, inilah dia. Projek. 10% je tapi teruk. Gitu. Nanti tak masuk lagi bila saya nak semak satu-satu nanti. La ilaha illallah. Macam itulah. Bila saya cakap ni macam semua kau macam faham je kan. Bila saya tengok la ilaha illallah. Macam itulah. Gitulah. Okey. Saya lebih sanggup lagi makin test. Begitulah. Lepas tu Gitulah. Nanti mungkin buat yang lain okey madam. Yang soalan tak tahulah okey ke tak okey. Itulah. Kau buatlah sendiri tadi. Cukuplah tu. Saya dah beritahu dah guideline tu. You pandai-pandai lah goreng sendiri Okey. So baca. Tu ada 5 orang ke 6 orang ahli kumpulan ni. Tengok contoh tu macam mana. Contoh yang saya tunjuk tu maknanya saya dah tunjuk kat you tu saya dah baiki lah. Setakat yang saya boleh. Hantar yang original student hantar tu sedikit sebanyak saya dah baiki. Gitu. Okey. Seterusnya. Madam, saya nak present boleh? Grup mana ni? Nur Suhaila kelas A. Kelas C. A. Okay, A. Okey, sila Suhaila. Okey. Nampak ke? Zoom sikit boleh?
Nampak. Okay, sorry terkeluar pula Okay, dah dengar suara saya? Dengar Boleh. Madam. Okay, beres. Tajuk ni Dania Dania. Okay, Dania. You, how screen time usage in a day could affect one's health due to students need to learn online. Ni nampak you punya intro ni nampak macam this is because students spend nampak dia punya apa benda tu, dia punya cara bercerita tu nampak ada kesinambungan dia. Faham tak? Macam ni lah cara you nak buat intro. Faham tak? Orang lain. Tengok ni macam mana dia kaitkan dengan apa nama tu, COVID tu dengan penggunaan device tu. Faham tak? Faham. Macam ni lah cara you nak menulis tak payah ambil yang tak apa-apa. Saya tahu sangat kalau you copy paste daripada Nuha. Gitu. Maybe useful to students who are experience problem. They are not alone. Macam ni lah. Nampak tak? Boleh lah tu kan? Nampak tak kalau you buat sendiri dengan you copy paste. Saya boleh bezakan bila you buat sendiri nampak tu. You menghayati benda tu. Gitulah. Ini cara kita nak buat karangan. Gitulah. Beres. Macam itulah orang lain macam mana kita nak buat introduction. Okay, cuba pergi kepada Rizak. Terus Rizak lah. Kita dah tengok soalan kat tu gitu kan. Terus Rizak. Dah. Orang lain tengok tengok. Okay. Gender je ke? Findings ni gender je ke dekat sini? Kan saya kata mana-mana yang boleh dimasukkan, masukkan sekali. Soalan-soalan tu mesti ada yang boleh dimasukkan. Kan? Ada tu where or not. Mana sebab saya? Oh, ini maksudnya you tak buat yang background dulu. Background of respondents background tak buat dulu. Terus masuk. Ni namanya terus masuk MBC. Okay, jadi kalau you tengok kat sini, tengok kat sini. Maknanya dekat sini you buat MBC lah kan? Mana MBC you? Kat bawah. Okay, MBC. So apa kesimpulan you kat sini? Ada kaitan tak gender dengan pakai spectacle atau tidak ni? Kalau male, apa beza dengan female? Male Ha. lebih tinggi yang tak pakai spectacles. Mesti guna perkataan apa? Majority apa semua tu kan? Ada tak you guna perkataan tu? Allahu Akbar. They answer apa benda ni? Hence we can see that as many as 4 males. Aduh ya Allah ya Tuhanku. Aduh. Ini tak mengikut spesifikasi. Buat explanation ni bila explanation saya kata gunakan perkataan majority, most, kena guna perkataan macam tu. Maksudnya kena cover kat sini, kebanyakan male tu tak pakai spec kan, tapi female sama je. Kena cover result dia macam tu lah. Yang apa yang kau cover pelik macam ni Aduh hai. Gunakan perkataan tu, majority, macam tu Ni tidak sampai dia punya maksud. Huru-hara atas dunia. Dekat intro tadi nampak macam okey dah. Okey, seterusnya. Ni apa? Ni MBC juga Okey, tengok apa MBC. Jadi sebelum you buat MBC ni elok masukkan dulu tu apa benda
apa nama respondents background Okay, tengok apa benda yang kat sini. Okay, jadi kat sini hours using device dengan apa? Frequency of getting headache. Frequency of getting headache. So maksudnya apa you nak kata kat situ? Ada kaitan tak? Tak ada. Saya tak nak tengok dah ayat you kalau dekat daripada sini you betulkan sendiri ayat nanti so daripada sini ada kaitan tak? Ada madam. Getting headache dengan hours of using device tu. Maksudnya lagi lama you guna device tu. Nak kata apa? Ada tak? Cuba cakap apa benda maksud? Gerak pening kepala kalau lama Gerak. sangat. Lagi kerap lah possibility untuk you dapat sakit kepala. Kan? Betul. Betul. Nampak dah yang hijau tu Yang hijau tu makin lama makin tinggi. Betul tak? Betul madam. Gitu. Itulah cerita dia macam tu. Saya tak nak tengok ayat dia nanti pening kepala saya. Gitu caranya lagi. Ni Min So Min betul lah very disagree kepada very agree. Okay, baik. Bagus. So you dapat kat macam ni kan. So apa you punya ni? It shows that respondents are quite agree with suffer. Ya Allah. Betul, you kena guna perkataan macam ni lah. Mana quite agree tu figure dia berapa? 4 madam. Ada kat situ. 4 tu quite agree ke? Dia dah masuk 4 tu. Agree je ke? Very agree madam. Very agree. Kalau 4 tu kita boleh kata moderately agree, betul tak? Moderately agree. 4, 5 kan? 4 tengah. Betul tak? Gitu. Gunakan perkataan yang betul lah. Kalau 4.4 tu strongly agree. Betul tak? Dah masuk antara 4 ke 5 boleh kata strong kan? Kalau natural to agree tu quite agree madam. Yang mana? Kalau 3 ke 4. 3 ke 4 tu boleh lah. Quite agree. Kalau tapi 3.68 tu kita boleh kata quite agree boleh lah. Quite agree. Gitu gitu. Macam tu. Itu perkataan-perkataan macam tu kita guna. Jadi maknanya yang paling ikut susunan dia. Yang paling teruk dekat sini apa benda? Itulah sleep tu, gangguan sleep tu kan? Sleep. Itu paling tinggi kan? Jadi pandai you nak cerita tu. Bukan cerita berapa ramai setiap satu tu. Tengok nilai min tu sendiri. Grup tadi, mana grup tadi? Apa grup tadi sebelum you tadi? Siapa tadi grup tadi? Saya ke? Grup tadi Aima dengan siapa tadi? Boleh faham tak Aima? Aima dengan selepas Aima first kan? Auni. Aima. Boleh faham tak? Dan keluar lah. Faham Gitu cara you nak explain tu. Saya tak baca satu-satu ni sebab mata saya memang tak boleh berair-air. Saya tengok sikit-sikit je minta maaf. Saya tanyalah Riz tu memang ya Allah. Mata saya tak apa nak boleh dah. Tengok sikit-sikit boleh lah. Saya cuba minimumkan. Tengok sekejap pandang ke lain. Tengok sekejap pandang ke lain. Gitulah. Nak buat macam mana? Macam tu lah. Okey. Kemudian seterusnya. Ini apa? Level of vision. Level of vision. Okey. Yang mana you buat multiple baca ni you masuk dekat sana juga. Boleh kan? Masuk dekat mana? Masuk kat mana tu madam? Masuk dekat gender tu sekali boleh lah. Gabung dengan gender tu. Gabung dengan gender tu walaupun you dah buat multiple baca tapi boleh je gabung dengan gender tu.
Contohnya tu yang level of vision, berapa ramai yang slide, berapa ramai yang moderate, berapa ramai yang worst kat sana kan. Kat sini berapa ramai yang pilih ODL, berapa ramai yang pilih semi ODL, berapa ramai yang nak pilih face to face kan. Oh nampaknya ramai yang nak pilih face to face tu Betul madam. kan. Ramai nak pilih face to face tapi nak buat macam mana kan. Tak mungkin dalam keadaan sekarang ni. Tak sampai masanya kan. Paksa je hadap ODL ni kan. Jadi kenalah cakap dulu dekat dalam tu Walaupun you boleh cerita kat takut you tak tercerita dah dekat sini. Gitu. Mana dia punya ni explanation yang ini. Ni. Jadi kalau kat sini you tengok, sekejap. Saya tak nampak penuh multiple bacat ni. Okey, jadi kalau you tengok multiple bacat ni, ada kaitan tak you punya level of eye vision problem ni dengan pilihan tu? Saya rasa dekat sini kalau you pilih, you buat terbalik lagi ni kan, maksudnya dekat x-axis tu you pilih ni ODL, semi ODL semua tu. Lepas tu yang dekat sisi tu slide, moderate, worst. Jadi kita tengok yang pilih ODL ni kebanyakannya apa problem ni kan. Cara you boleh terbalik-terbalikkan tengok yang mana lebih sesuai. Saya rasa dekat sini kalau terbalikkan tu lebih sesuai, betul tak? Betul madam. Gitu. So dekat sini yang paling banyak yang biru tu kan. Betul. Betul madam. Semi ODL. Nampak dekat situ. Dah tadi nampak macam face to face ramai, pelik ni Cuba tengok dia punya table tadi. Semi ODL lagi ramai. 33. Oh 33. Oh semi ODL. Okey. Okey. Pandai-pandai lah kau goreng. Ya. Macam tu lah. Lagi. Ni lah bahagian conclusion dan recommendation ni based on findings, number of male who wear spectacles. Lagi. Many respondents spend more tu ada tak you cerita tu? Ada madam. Ya macam ni lah caranya cerita balik apa yang ada tu. So tadi group tadi tak ingat pula dah yang present tadi tu ambil contoh ikut macam ni lah lebih kurang macam mana. Macam mana harus you tulis you punya conclusion itu. Beres. Madam kalau buat suggestion boleh kan? Macam jarak line, pakai spek Blu-ray. Suggestion you mestilah based on you punya result. Contohnya apa suggestion you kat sini? Apa suggestion you kat sini? Tak boleh baca buku ataupun gunakan device dalam tempat gelap. Lepas tu buat penjarakan 30 cm ke 40 cm bila guna device. Lepas tu purchase blue light spectacles. Ada tak you tanya kat dalam ni? Soalan tu. Kenapa tak tanya? Pandai-pandai lah sebab tu saya kata saya dah tulis awal lagi. Ingat tak saya tulis kan dekat dalam contoh artikel contoh yang saya bagi tu. Apa-apa yang you rasa nak tulis kat sini, nak tulis conclusion ke recommendationnya, eloknya tanya dulu. Faham tak? So kita ada findings. Ada kita boleh kata contohnya ramai yang tak ni, so ni kan. So cadang ni macam ni sebab based on you punya survey. Sebab tu saya kata kena fikir awal tu. Tu masalahnya. You boleh je buat. Tapi kekuatan tu maksudnya kan. Kekuatan you punya tu kurang lah dekat situ. Sebab you tak tanya dalam soalan. Sebab tu saya kata apa saja yang nak tulis dekat sini ni patutnya tanya dalam soalan. Contohnya are you using ni. Are you implementing ni. Macam tu. Kan? Oh faham itu. Itulah sebabnya saya kata benda yang you nak tulis kat sini ni
nak tulis sebagai conclusion, nak tulis sebagai recommendation ke apa ke, suggestion or recommendation ni pasti ditanya dalam soalan tu. Tapi tak apalah. Saya akan tengoklah nanti kesesuaian dia macam mana kan. Saya akan baca pula nanti Bila you hantar nanti macam ni saya tak boleh sangat. Mata saya tak boleh. Pino-pino. Baik, madam. Nah. Nanti saya baca. Sebab tu saya minta nanti you post kat saya Jadi minta tolong kawan yang belum hantar test lagi lah. Hantar sekali, senang. Macam tu. Ada lagi yang tak hantar kan? Test kan? Test 1, test 2. Macam tu. Jadi yang dah hantar tu tak apalah. Minta tolong yang belum hantar tu. Hantar kat saya. Gitu ya. Okay, madam. Terima kasih. Sama-sama. Pandai-pandailah baik Ki Okey, seterusnya ada lagi tak? Saya Media. Ya, Faiz. Ada orang nak minta dulu ke? Tak apa, Faiz bentang dulu. Aku dulu Media nak tengok dulu ke daripada intro? Sebab Media dah tengok intro dah minggu lepas. Okeylah, tak payahlah. So tengok result dah lah. Tengok result. Sebab saya dah beri dah cadangan macam mana kronologi sepatutnya dekat you kan. Okey, terus findings. Ni findings. Ni daripada profile. Lepas tu saya tak sekali dengan soalan yang saya create minggu lepas tu. So sebabkan sama, so saya katalah dia orang sama, betul? Equal expectation. Boleh ke madam macam tu? Sekejap. Okay, majority of the student voting that Duyung College is the most strategic. Boleh lah tu. Macam tu lah. Ni saya buat ni semua based on contoh madam. Sekejap. Jadi bila you kata majority ni, just state dia punya percentage je lah. State percentage je. So kayaknya majority of student dalam kurungan 74% tu. Macam tu. Betul lah tu. Betul lah tu. Jadi bila you beri melalui percentage cukup dah. Tak perlulah berapa orang. Kalau berapa orang belum tentu lagi dia majority sebab kita tak tahu berapa persen all together kan. Macam tu. Okay. Contoh kan. Okay, beres. Okay. Dah habis yang ni. Lepas tu saya buat MBC. So the length of student lives in Duyung College, level satisfaction very satisfied dengan very dissatisfied. Kan? Lepas tu tunjuk dalam bentuk ni lah. So ni MBC. So okay macam MBC kan? Okay, jadi maknanya dekat sini ada kaitan tak tu? You tengok. Sebab ni dengan tempoh dia tinggal tu ada kaitan tak? Tak ada. Tak ada lah kan. Sebab maknanya you tinggal lama ke you tinggal sekejap ke yang ramai itu tak menentukan dia orang punya level satisfaction bila dia orang stay lama-lama kat situ. Macam tu. Ya, sepatutnya stay kat bawah ni lebih nampak lah. Ni stay kat bawah? Okay. Lebih nampak lah. Lebih nampak dia punya tu. Macam ni tak berapa ni. Belikkan Okay, nanti saya turunkan bawah. Okay. Okay, so ni dia punya explanation lah. Saya dah dah mata dah ni dah. Tapi kalau ikutkan saya memang guna most ataupun majority lah macam yang dia cakap tadi. Jangan sekali-kali yang macam tadi lah. Macam Okay, lepas tu yang ni untuk mean. So satisfaction on condition study room, pantry, toilet, facility dengan improvement service work. Okay, jadi maknanya semua puas hati tak tu semua tu? Semua puas hati tak? Semuanya quite satisfied. Semua masuk dalam kategori puas hati lah. Kita kata tak ada yang tak puas hati kan? Yang paling rendah puas hatinya mana? Yang paling rendah hygiene of the toilet. Hygiene on toilet. Maksudnya itulah kena concentrate yang itulah contoh kan. Contohnya macam tu lah. So jadi ada banyak senang kita compare. Okay, lepas tu yang ni dia punya kata apa? Kita punya explanation lah pasal mean tadi. Mana? Yang ni semua ni. So based on the mean value shows that students are quite satisfied with the condition of
kata bla 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 bla. Kemudian kena highlight sikit lah yang paling rendah tu Yang paling rendah ada kot kawan saya letak mana. Yang bilang tak payah, kalau tak ada nanti saya letak. Kena highlight lah yang mana paling rendah, yang mana paling tinggi tu. Walaupun dia sama kan, tapi walaupun semua satisfied, tapi yang paling rendah, jadi kenalah ada sikit lah kan. Ada ni. Mana? The students not satisfied, bukan not satisfied. Apa tu totally apa tu kuat dia satisfied Mana guna perkataan totally tu, tak betul tu perkataan tu. So tukar kepada apa the students not quite satisfied. Not quite. Bukan maksudnya walaupun dia satisfied tapi dia paling rendah. Kena buat ayat pandai-pandai lah Okay, boleh. Jadi maknanya kita nak nampak dia kat situ. Yang paling tinggi apa? Yang paling rendah hygiene of toilet. Berapa figure dia? Yang paling tinggi? Yang paling tinggi 3.84. Apa tu? Facilities in the room. Facilities. Kena cerita sikit lah. Yang puas hati paling rendah sebut sikit. Walaupun dia puas hati tapi paling rendah. Kau buat ayat sendiri Kena paling tidak highlightkan yang paling rendah dengan paling tinggi. Okay. So main point. Tapi dekat sini paling tinggi pun taklah melepasi 4 kan? Kena sebut benda-benda macam tu. Okay. So maknanya highlight untuk yang paling tinggi dengan yang paling rendah, yang paling penting. Tidak paling tidak. Paling tidak. Okay. Lepas tu kat sini maknanya dia puas hati tu setakat slightly je lah kan. Sebab buat below 4 kan. Maksudnya masih lagi terbuka kepada improvement lah. Kan? A lot of improvement kita kata kan. Macam okay. So kalau madam, kalau yang ni boleh tak kita guna slightly satisfied? Boleh. Pandai-pandai lah buat ayat tetapi setelah sikit lah yang paling rendah tu. Okay, boleh. Ayat tu sendiri okay. Gitu. Okay, lepas tu yang last single bar chart. So single bar chart ni dia punya kata table dia. So ni dia punya factors yang need to be improved. That need to be improved. Pantry. Paling banyak pantry. Tak macam tak tally pula dengan result you min tadi kan? Tadi tak pandai lah, tak tahulah korang tadi tengok. Macam tu kalau tengok min tadi bukan pantry paling rendah kan, toilet kan? Toilet paling rendah. Yang pantry macam dia atas sikit daripada toilet dengan improvement. Itulah, tak tahulah. Pening kepala tengok korang ni Aduh, hai. Okay, seterusnya. So ni single bar chart dia. So bawah ni dia punya explanation. Okay, lepas tu masuk conclusion. Ni conclusion dia. Choose to disagree. Ya Allah, jangan kata macam tu. Jangan kata choose to, kata je lah majority kata ni kan. Ya Allah Majority of the student, okay. Agree that majority of the students agree that to more strategic place. So, okay. Pandang kau Okay. So okay. Tapi yang ni dia cerita apa yang macam minority apa tu tak choose sebagai sebagai due to some reason tu you ni ke? Tahu ke apa sebabnya? Tak tahu. So mungkin kita tambah kot. So nanti tak apa kan. Cuma kata not the most strategic. Kalau you ada lah. Contohnya you pergi interview ke, boleh je. Kalau ada, kalau tak ada tak payahlah. Macam tu. Maksudnya kalau kata some reason tu bila interview dia orang contohnya boleh lah masuk kalau you interview, kalau you tanya kan. Tak ada masalah. Okay.
Okay, so somehow there is no relationship between the time of the student live in Doyong College and the satisfaction level of students who stay in Doyong College. So ni cerita pasal MBC tadi lah, yang tak ada relationship tu. Lepas tu majority respondent prefer Doyong College as the most strategic for students as there are many facilities and needs provided nearby. So yang ni kita cerita pasal Ambil mana pula ayat ni, apa nama isi ni ha? yang mana ni? Yang ni Majority kata preferred Doyong College ni as the most strategic ni, there are many facilities ni, ada ke you tanya benda ni? Rasanya ada. Sebab saya cerita pasal condition of facilities tu. Ataupun cerita benda ni lah, you tak cerita apa result yang you dapat. so, Cerita balik kat sini. Ni benda lain pula ni, Aris. Betul macam maknanya yang ni cerita je lah apa tu demi ni. Cerita pasal main tu, lepas tu cerita pasal tu. Apa benda many facilities ni tak ada pun. Ini tidak menepati apa yang you cerita dekat result. Benda lain pun. Kalau tukar ni sama. Dekat kalau tukar ni boleh kita guna yang min lah. Kita cakap apa condition of Ming dan juga single baca tu lah. So macam tu. Apa benda lain? So maknanya dia responden preferred Doyong ni saya ganti dengan yang min lah kan. Saya ceritalah kenapa dia Ming dan juga itulah tengok mana single baca tu. Yang itulah maknanya aspek mana yang perlu di upgrade kan. Okay, itulah Riz Kalau ni saya dah cerita dah pasal apa yang hygiene toilet semua tu saya dah cerita dah. Nanti saya tambah lagi ada benda yang kurang. Kena orang panggil kena tally. Benda yang sama dekat result tu. Okay. Lepas tu appendix ni boleh tak gambar ke dia? Boleh? Tak gambar survey tu lah. Gambar survey? Maksudnya macam kan survey tu kan guna G-form kan. Lepas tu taruh snap gambar je. Tak payah. Oh tak payah, salin balik G-form tu? Tak payah. Tak perlu. Okay, saya nak macam ni je. Okay, cukup dah. Okay, so panjang ni boleh dah madam? Berapa muka surat tu? Boleh dah tu? 15. Boleh dah tu? Okay madam. Okay. Okay, terima kasih madam. Sama-sama. Okay, next. Saya madam. Hajar. Lama tak dengar suara Hajar. Okay, Hajar sila. Ya, madam. Boleh nampak kan? Nampak. Okay. Apa tajuk you A survey on utilization of online food delivery. Okay. Ni introduction. Introduction. Apa you cerita kat sini? Yelah dekat sini tak masuk COVID ke? Oh tak. Sebab kita orang macam mau kata untuk student, sebab tu tak mention pasal COVID kot. Yelah maksudnya sekarang bila you tajuk you ni tajuk online ni kan? Online service ni maksudnya sesuai lah dengan situasi COVID sekarang. Kita nak hadap face to face kan bahaya, betul tak? Sikit lah sebagai dia punya ni. Tu macam tu Alright. Maksudnya Madam kalau cakap pasal student pun busy dengan boleh dengan assignment, dengan exam semua tu.
semua orang busy tak semestinya student je kan. Tapi yang lebih memburukkan lagi keadaan kita sekarang dengan COVID ni. Okay, Sebab kita nak hadap kan, lagi terdedah kepada bahaya dan sebagainya. So benda ni memang perlulah. Betul tak? Okay, boleh. Sekarang ni memang berkembang lah orang kata tak macam tu. Kena masuk sikit. Okay, boleh. Okay. Lepas tu yang ni cakap pasal customer are willing to pay more for any high quality service available that requires less time consuming and energy. They choose online food delivery due to the precision of order. Lepas tu plus they may review all orders and make changes before submitting and proceed to payment. Ini you ada tanya dalam soalan. Yang mana? Ni benda yang you sebut ni. Dalam paragraf 2 tu. Ada tanya tak? Apa soalan? Okay. Yang saya punya pasal satisfaction on price offered, satisfaction on promotions. Tak, maksud saya yang you tanya, yang you sebut dekat situ tu tanya tak? Yang dekat intro tu. Intro kejap. Tadi yang tadi tu. Yang willing pay more tu ke? Ada tak? Apa benda tadi sebut tadi tu? Saya rasa saya mention saya tanya pasal they choose online food delivery tu. Benda apa tu? Decision order apa benda tu? Benda tu. Boleh review tu. Ada tak you tanya review tu? Saya rasa tak. Itulah. Kenalah tanya kan. Kena tanya soalan. Why do you prefer ni kan? Kenalah. Sebab tu saya dah sebut awal lagi. Kan? Dia dah kata apa benda yang you sebut kat sini patutnya you tanya dalam soalan. Macam tu lah. Dah terlambat lah dah. Nak kata apa lagi dah. Okay, seterusnya Rizak. Seterusnya lah Hajar. Hajar. Ya, sekejap. Yang ni yang untuk gender, application and time. Okay, respondents profile you masuk apa gender je? Gender, application and time. Okay. Okay. Okay, lepas tu? Lepas tu yang ni determine the experience in using online food apps. Determine experience. Ni pun boleh masuk kat dalam sana kan? Dalam yang atas ke meja? Yang dekat sini? Saya rasa lah sebab soalan ni macam ni je kan? Gini je. You dah ada ni ke? Masuk. Sebab single bacat dia memang yang no, zero. Tu lagilah. Haru betul. Tak perlulah macam ni Ni pun buat single bacat. La ilaha illallah. Jadi you boleh sebut kat situ memang semua orang pernah experience benda ni. Nampak tak? Kena sebut sikit lah sebab tu lah tengok tak ada dah orang yang tak pernah apa nama tu beli online ni Betul bila you nak buat soalan, patutnya tak tanya soalan macam ni. Betul tak? Dah tahu dah semua orang terlibat. Semua orang involved. Okay, ada lagi tak? Yang ni dah masuk buat bacat. Okay, seterusnya mana dia? Satisfaction on online food delivery application service dengan applications used by student. Okay. Food Panda. Jadi kalau you tengok among those who use Food Panda, majority of them are satisfied with the online food delivery application service. Okay, sekejap. Okay. Maknanya dekat sini ada kaitan tak? Sekejap. Ada kaitan tak tu? Saya rasa related or related? Saya rasa related.
Related ke? Related tak orang lain? Related or not related? Marah ni huru-hara atas dunia ni ha. Related tak? Tak related ke tu? Related ke tak sebenarnya? Siapa jawab tadi? Afi Ya, saya madam. Related tak Hajar? Kalau you tengok application tu, Foodpanda ke, Grab Food ke, apa benda satu lagi tu? Dah makan ke? Majority satisfied ke tak? Satisfied. Majority satisfied. Jadi maknanya ada kaitan ke? Ada kaitan ke dengan type of application use ni? Tak. Tak adalah kan? Review. Gitu. Same pattern tu. Maksudnya tak ada kaitan lah. Tolong fahamkan benda ni nah. Okay. Seterusnya. Yang ni. Okay. Time to order food dengan kategori of food. Time to order food. Time to order food dengan kategori of food. Saya rasa kalau kita balikkan lebih ni tau. Lebih better lagi. Maksudnya kalau kita nak tengok lunch biasanya student prefer apa, breakfast apa kan? Betul tak? Boleh. Kita balikkan saya rasa lebih orang kata menjiwai lah. Okay. Dia you boleh terbalikkan tak ada masalah. Alright. Ini terbalikkan lebih sesuai lah. Pandailah you ni. Jadi kalau tengok sepintas lalu kat sini rasa ada relationship tak tu? Ada related tak? Ada effect tak? Order apa dengan ni? Untuk lunch. Dan you rasa ada kaitan tak kalau tengok macam ni, you punya ni? Ada tak? Orang lain boleh tolong jawab juga, tak ada masalah Tu jawab. Is there any relationship? Dah. Hello. Ada tak? Macam ada. Macam ada kan? Nanti buatlah. Saya rasa terbalikkan dulu tu lebih nampak lah nanti Biasanya you cerita breakfast biasanya orang pilih apa, lunch pilih apa, macam tu dinner pilih apa, nampak dengan lebih jelas insyaAllah. Okay. Macam madam nanti bagi tahulah kan untuk macam kalau kan madam suruh terbalikkan kan. Jadi breakfast orang prefer apa. Jadi maknanya kita boleh beri suggestion lah kepada untuk breakfast biasanya buat benda ni kan, ikut majoriti yang betul tak? Gitu. Maksudnya setiap time apa yang majoriti orang pilih. Untuk breakfast biasanya orang prefer apa. Untuk lunch apa kan lebih dekat di hati macam tu lah. Okay, faham. You nak buat suggestion dekat apa nama ni pun senang. Kan? Okay. Terusnya amount spent on online food delivery apps dengan usage of online food delivery apps. Usage dengan amount spent. Usage ni apa? Macam berapa kali dia guna online food delivery apps. Macam rarely, sometimes, oftenly. Macam tak berapa nak ni sangat tak. Biasanya amount spend and usage. Macam tak berapa menjadi je yang ni. Amount spend dia biasanya kalau usage ni saya lebih suka kalau you buat dengan
untuk satisfaction ke, barulah nampak sikit dia punya ni. Kan? Macam ada tak you tanya soalan satisfaction? Macam tak apa kena. Ada, tapi dekat bahagian min. Tak ada tanya yang ni. Tak apa, you boleh convertkan satu soalan contohnya. You boleh buatkan dia dari 2 kategori pun boleh. Contohnya mana soalan dia? Yang untuk satisfaction ke madam? Yang ni. Mana? Yang ni. Yang satisfaction on promotion provided, satisfaction on price offered on delivery service, satisfaction on applications features. Lepas tu satisfaction on applications information technology. Tak ada macam quality ke, tak ada? Yang tu tak ada lagi. Dia sebab tak berapa sesuai, tak berapa ni lah Sekejap. Tak ada soalan lain ke yang you nak gandingkan dengan ini? Yang mana madam? Yang min ni ke? Sekejap. Cuba tengok balik yang tadi. Yang dekat sini ke? Yang tadilah. Mana tadi? Ni. Jadi kekerapan ni saya rasa you kena fikir dengan benda lain. Tak berapa sesuai dengan yang ni Yang ni yang apa nama, yang among spend ni you boleh masukkan kat dalam kat dalam table 1 tu Table 1 yang gender tu ke madam? Boleh masuk dekat situ. So yang ni boleh cuba pergi tengok soalan tu. Kok lah boleh. Dekat questionnaire ke? Kat questionnaire balik. Ya. Table tu. Kekerapan dengan tu ni ada ni. Satisfaction on delivery food ni. Yang ni yang tadi yang madam kata tak sesuai sangat tu. Tak relate. Yang satisfaction dengan application use. Satisfaction apa? Kan tadi yang ada madam kata tak relate tu, yang graph satisfaction on online food delivery application service. Yang ni okey. Yang ni okey. Lain tadi, benda jadi lain tadi, apa ke hal ni? Rasa macam sama je tajuk dia. Apa benda pula ni, satisfied with only food delivery, kemudian application. Apa benda pula tadi benda? Cuba you tengok tadi benda lain. La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbi. Sebab tu saya kata, kenapa pula jadi macam tu? Yang ni kan? Yang ni lah yang satisfaction tu. Kalau yang graph. Mana? Yang ni. Yang ni okey. Yang ni okey sebab tadi madam kata tak relate. Ya apa benda pula yang saya kata tak relate? Tadi benda lain kau tunjuk. La ilaha illallah. Tadi benda lain you tunjuk tadi yang ada apa amount tadi kan? Yang tu saya kata tak relate tadi. Yang tadi yang madam kata yang the same pattern tu tak boleh tu bukan Bukan tak boleh, boleh aja. Boleh aja buat. Tapi dia punya conclusion tu tak related. Tapi you salah conclusion, faham tak? Yang ni okey, la ilaha illallah. Hajar. Ni salah pula dah ni. Yang saya kata tak munasabah tadi, yang ada amount spend tadi tu. Hajar. Yang amount spend. Amount spend tadi tu. Jadi, sekejap saya buka pergi balik kat question Ni amount spend tadi. Mana amount spend tadi? Sekejap, mana question pasal amount spend? Tak question pun tak apa, you pergi dekat kat dia punya graph tadi. Ni. 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 Mana? Yang ni madam. Mungkin lambat kot keluar. Amount spend. Yang ni yang ni. Jadi saya rasa yang ni you boleh je buat. Dengan soalan tadi juga. Soalan mana madam? Satisfaction. Satisfaction tadi tak ada masalah.
Usage, dia punya kekerapan ni dengan satisfaction tadi. Boleh je. Alright. Ha, Maksudnya madam kalau tukar nak kena buat hantar balik ke Google Form tu? tak payah. Data Edit. kan. Cuma you kena buat balik lah. Okay. Tak payah kan. Ambil yang contohnya yang satisfaction tu punya data pun boleh kan masuk dalam ni? You kena buat balik, you kena go through lah. Tapi kalau you rasa tak nak pun tak apalah. Whatever it is lah. Tapi saya rasa ni tak apa sesuai lah yang ni. Maksudnya usage of online ni dikait yang maksudnya amount spend on online food delivery. Kekerapan dia guna ni mesti ada kaitan dengan satisfaction. Betul tak? Secara logiknya kalau you puas hati you akan guna kerak. Betul tak? Faham. Dia tak ada kaitan banyak ke sikit ni mungkin ada kaitan dengan economic condition you. Status of family you di 40 ke tidak kan? Betul tak? Betul. Macam tu lah saya rasa. Maksudnya nanti saya tukar amount spend ni dengan satisfaction lah kan? Bukan, ya betul. Jadi amount spend boleh masuk dekat dalam ni. Amount spend dalam yang table gender application semua tu. Betul. Okay madam. So nanti dia punya result pun tengok berdasarkan yang inilah juga kan. Ambil sama juga yang macam type of food tadi kan? Ya betul. Alright. Yang tadi tak salah, betul aja. Cuma yang tadi tu tak related. Itu je. Maksud kena buat conclusion yang related lah madam. Conclusion tu betul ke tak? Conclusion dia related ke tak? Macam tu. Okay. Kita nak tulis kat dalam conclusion kan? Macam tu. Okay, ada lagi tak? Ada. Yang ni yang min. Ini apa pula? Min. Min? Min. Okay. Ni tak terbalik Okay. Tak. So dekat sini apa you ni? Ini dia punya result. Maksudnya semuanya masuk dalam kategori above moderate lah. Tidak, kecuali yang paling rendah ni apa? Satisfaction on price of rate. Yang paling rendahnya price lah. The student is moderately satisfied. Ayat tu Okay. Moderately satisfied. Ayat tu kena baiklah dia punya grammar dia moderately satisfied. Dia kena susun dah ikut yang paling rendahnya apa. Okay, boleh. Maksudnya susunan paling rendah, lepas tu moderate, lepas tu paling satisfied. Ya. Okay, boleh. Really satisfied with the application feature yang paling tinggi. Yang paling tinggi ke tu? Yang paling tinggi betul lah tu? Betul. Ya. Okay. Maksudnya madam yang paling tu boleh ambil dua ke? Macam ambil yang features dengan information ni ke ataupun ambil yang features sahaja? Boleh ambil dua lah sebab dia tak beza sangat pun. Okay, boleh. Dekat kan. Dan yang paling rendah tu memang nampak jauh kan. Jadi maksudnya cuma saya punya ni kena susun lah dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Cara tak kira lah nak susun ke macam mana, cara kita menyampaikan info tu. Okay. Supaya lebih menarik orang kata tak? Macam tu. Okay. Beres. Ni conclusion. Conclusion tu dia kena tengok balik lah. Yang tadi tu kena tengok balik kan. Kalau yang saya punya ni, students are mainly satisfied and comfortable. La ilaha illallah. Manly. Manly. Saya dengar perkataan many tadi. Mainly satisfied and comfortable with the service of the food, choices of menu. Ada ke ni? Tak ada pun saya tengok tadi. Tak ada pun, ada ke ni? Saya rasa service of application rasanya. Mungkin dia tersalah type. Biru betul ni benda ni kalau you nak buat macam ni kena tanya dalam soalan. Faham. Saya rasa yang ni service yang tadi kot, yang satisfaction on application service. Saya rasa dia tersalah type kat sini. Haru betul kena saya edit. Saya edit yang dekat yang berdasarkan question
Kena tengok. Kalau yang choices of menu yang tadilah yang Malay cuisine western tu. Lepas tu kena tengok apa benda tu Ni tidak macam findings you tadi lain ceritanya, dekat sini macam lain dah. Gitu. Susunan dia mesti sama dengan ni dengan tadi. maksudnya madam semua benda kena sentuh lah dalam conclusion ni. Ya, sentuhlah sikit-sikit kan. Apa benda yang you cerita sebagaimana saya dah kata kan, sebagaimana yang you cerita dekat tu sebut dekat sini. Sebut maksudnya madam bolehkah ambil yang macam contoh kan madam kata sentuh kan. Dekat result tu ambil yang memang kan kita memang kena ambil kat result kan. Macam kita nak ambil yang paling tinggi semua ke boleh? Terpulang kepada kita. Tapi benda tu ialah benda yang ada dalam result. Bukan benda lain. Ni benda lain ni betul. Gitu. Lepas tu madam yang dekat yang ni it is recommended for applications to lower the price of food yang maybe create the student price that is lower and affordable to students ni macam boleh ke tulis ni sebab yang ni recommendation. Yelah sebab you kena sebab apa you beri macam ni sebab Ming tadi yang price paling rendah dia punya satisfaction betul. Ada dia punya ni je. Agak banyak lagi tadi saya rasa dia punya ni kan. Maksudnya recommendation tak semestinya pasal food tadi lah, yang lain-lain pun boleh lah kan? Tak kira lah sebab banyak lagi you punya result tadi. Macam contoh yang saya beri hak student lepas buat tu sebab dia punya soalan tu tak banyak. So semua tu di cover. You nampak tak? Semua di cover. Ni banyak lagi tak cover ni. Sebab you punya findings banyak. Banyak kan tadi kan? Jadi maknanya banyak lagi boleh dimasukkan dekat sini. Okay madam. Alright. Lepas tu yang tadi yang dekat introduction tu maksudnya kalau contohnya kan madam kata yang mana dekat introduction ada, dekat questionnaire kena ada kan? Bukan maksudnya cerita dia tu bersambung lah. Gitu. Kena related dengan questionnaire. Ya betul, adalah sikit-sikit adalah orang kata jangan cerita benda lain terus. Faham. Tapi nanti cerita mesti bersambung saya kata kan. Gitu. Maksudnya nanti kalau macam sekarang kalau nak buat questionnaire berdasarkan yang sekarang ni macam dah lambat. Maksudnya apa yang ada questionnaire tu saya create satu intro yang berkaitan dengan questionnaire lah kan? Ya betul. Itu dah start macam tu lah kena buatnya. Okay, tak apa. Sebab tu saya suruh buat tu kan. Nampak tak? Saya suruh buat sampai table. Sebab tu daripada table saya suruh dia nampak dah apa benda yang nak cerita dekat conclusion tu. Sebab itulah kisah dia tu. Okay, faham. Sebab tu saya tak galakkan you buat edar questionnaire dulu, lepas tu barulah nak mikir. Tu yang jadi susah tu. Maksudnya cuma kat sini tukar yang betul-betul tukar questionnaire yang dekat bahagian intro lah. Intro dengan yang tadi yang madam kata amount spend tu je lah kan? Ya. Amount spend tukar kepada level of satisfaction. Okay. Gitu. Banyak benda boleh cakap tu. Okay, faham madam. Nanti saya tu balik betulkan yang mana boleh betulkan. Okay, ada lagi ke grup yang belum present? Dah habis Okay, dah habis madam. Terima kasih madam. Alhamdulillah. Okay Jadi so far saya tak jumpa grup ni repeaters ni. Agaknya dia orang dah dengar kot sem lepas kot. Jadi dia orang tahu kot nak buat macam mana. Ada you all hubungi repeaters tak? Tak tahu. Tak ada. Dia orang pun menghilang je, tak tahu. Dalam grup pun tak respon. Tak apalah, dia orang ada kat hubungi saya tanya sebenarnya. Tapi hubungi tanya macam tu lah, general je lah. Senyap aja tak apalah, saya terima je. Terima seadanya lah, hak mana hantar sekejap lagi. Macam tu je lah. Gitu. So yang assignment kita orang ni tukar bentuk PDF lepas tu hantar dekat email madam apa benda dia punya ni? Submission. Dia punya, saya kalau boleh saya nak you post Riz. Post assignment ni? Sebab tu saya kata siapa yang belum hantar test lagi kan? Grup Riz ada tak yang belum hantar test lagi? Grup saya semua kat college dah hantar lah semua. Grup saya kat college semua dah hantar dah.
ahli group you. Ha. Kalau kat college tak apa, saya boleh pergi ambil je Riz. Suruh ni. Maknanya suruh dia orang print lah. Tapi saya Print assignment ni basuh hantar kat madam. print je hantar kat saya. Kalau ada kat college lah, kalau ada ahli group kat college ya Riz. Ada. Tak apa, saya ambil kat college boleh je. Nanti saya harap-harap boleh lah boleh pergi boleh masuk kampus lah nanti. Nanti saya beritahu dia orang. Kalau tak boleh nanti saya print out je lah. Saya hantar kat madam. You nak hantar, you nak post. Tengoklah. Saya post. Ya, jadi macam tu lah. Siapa yang belum hantar lagi, grup lain ada yang belum hantar kan? Ada madam. Kan? Jadi gunakan khidmat siapa yang belum hantar test itu, post sekali. Gitu dah. Beres? Beres tak? Beres madam. Beres. Good luck all of you. Itulah projek ni walaupun 10% tapi itulah lah dia makan masa tau. Betul. Nak buat macam mana, gitulah kisahnya. Okey dah? Madam. Maknanya kalau macam tu hantar post je lah. Tak payah hantar dekat email tak payah. Nanti kalau siapa yang kalau saya tengoklah kalau siapa yang rasa macam dia punya report tu bagus, boleh juga sebagai contoh kepada yang akan datang. Boleh juga nak hantar. Nantilah you hantar dekat Telegram je pun tak apa. Okey. Tengok kalau saya sama hantar guna email atau hantar guna Telegram. Guna Telegram je tak apa yang ni, yang projek ni. Rasa yang lepas tu saya print out, lepas tu hantar dekat member guna post ataupun bagi kat member. Ya, betul. Okey ada. Okey. So ada soalan lagi? Tak ada insya-Allah Tak ada. InsyaAllah tak ada madam. InsyaAllah tak ada. Okey, good luck. Selamat menghantar semua orang Bolehlah 7 minggu ni tak? Okey, assalamualaikum. Kesalam. Terima kasih madam. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you, madam. Terima kasih madam. Riz. Ya madam. Ya. Ada ke siapa ke nanti you all setkan sesi untuk buat pembetulan test. Kelas Ahad ni boleh lah madam. Tak semestinya segera. Nanti biar orang hantar dulu. Ada yang tak hantar lagi, saya takut Kayaknya habis street 13 lah. Tengoklah nanti you all paper lain, first paper apa? First paper Subjek apa? CTU. Berapa hari bulan? 16 Julai. Wah, 16. Kemudian kita yang kedua. 24. Itu 24. Yang kedua terus. Jarak lah kan. Ada jarak. Jadi maknanya kalau you rasa you nak concentrate untuk CTU dulu tak apa. Boleh juga buat pembetulan test ni mungkin lepas CTU pun tak apa, tak ada masalah. Jarak tu kan. Jadi saya aturkanlah Okey. Aturkan maknanya buat contohnya you buat revision chapter 1 and 2 dulu. Lepas tu buat pembetulan. Lepas tu kalau perlu kita buat ni lah, saya akan tengok, saya akan komen dekat mana tak betul tu. You all kena buat. You all yang kena bagi input tu kalau tak betul baru saya cakap apa tak cukup lagi jawapan you macam tu. Boleh? Boleh. Test 1 dengan test 2 juga. You buat lepas sebelum tu lepas CTU. Sekarang mana-mana boleh. Sebelum CTU boleh, selepas CTU boleh. Yang lain saya rasa lepas CTU ada. Rasanya dia orang nak concentrate. Rasanya kita orang nak concentrate dulu kat CTU. Sebab week 13 kita orang penuh dengan Test. Saya kata tak apalah. Tak apa. Jadi saya rasa kita buat lepas CTU lah Riz Ambil masa. Tapi sebelum nak buat pembetulan tu you all kena buat revision dulu. Tak apa, saya tak kisah je. Buat boleh je. Revision dulu, lepas tu baru you akan beritahu saya lah tarikh tu. Okay madam. Beres Beres. Madam nak tanya boleh? Ya. Last hantar assignment 9 hari bulan 7 kan? Last hantar assignment saya kata kalau boleh ataupun hari Ahad ni ke paling lewat. Area tu. Dalam minggu ni jugalah maksudnya. Minggu ni ke minggu depan ke paling lewat. Paling lewat Ahad. Macam tu lah. Kenapa tak boleh siap ke?
Okay, boleh. InsyaAllah. Sebab tu kalau boleh sebelum you sibuk-sibuk dengan test tu, you hantarlah dulu. Faham. Madam, nak save nama apa madam untuk test tu? Test untuk assignment ni. Grup kelas dengan nombor team. Bagi nama ketua pun tak apa, tak tahulah, saya pandai-pandai lah you all Nama ketua pun okey dah kot bagi yang penting grup mana tu. Oh, okay. Grup mana Okay. grup mana ada grup tu. Ada D Faiz contohnya, D Faiz. Adalah nama ketuanya kat situ, senang. Saya yang penting ialah grup mana tu sebab saya nak record nanti. Okay madam. Beres Okay, beres. Madam, Ya. kalau nak present boleh last. Ya, Farah. Allahu Akbar. Apa benda? Sila. Okay, kejap. Farah kelas mana? Kelas 2B. Okey, sila. Mana Farah ni? Farah, are you there? Yes, kejap. Madam dah boleh nampak ke? Nampak. New norm of learning. Education is very important, ya Allah. Okay. But therefore, to investigate the response from the students on how aware they are with the situation that is currently going on. You ada tanya ke soalan awareness ni? Ada. This indicates that they are many changes. There are many changes. Sikit. Ni. They are ke there are? There are. Tadi ke saya salah baca tadi? Okay. Okay. Tahu saya tak baca habis lah Nampak macam okey je, tak tahulah. Okay. Terus pergi kepada, saya dah tengok you punya questionnaire kan? Grup ni. Dah hari tu, lepas tu kita orang tambah soalan sikit nak relatekan dengan MBC. You tambah soalan apa tu? Mana MBC you? Yang ni, question 8. Question 8. CGPA dengan apa? Level of concentration. Okay, baik. Okay, kemudian, terus result lah, tengok result. Mana result? First table, respondents profile. Mana?
Cuba gender, level of concentration, CGPA, lagi tak ada lah. Tak ada lah. Ni yes no ni apa? Student support with the changing of learning method. Apa benda soalan ni? Soalan apa ni? Soalan apa soalan ni? Student support ni apa benda soalannya? Aduh, hai. Kalau setakat soalan macam ni tak payahlah buat baca dah. Masuk dalam nu pun okey. Apa benda soalan dia ni? Cuba you baca soalan penuh dia apa? Student support ni. Aduh, hai. Apa soalan dia? Soalan dia, jap. Do you support with the decision made by the government to do online learning? Agree lah dah. Agree lebih sesuai kan. Support kot dah. Okay, so memang terpaksa agree lah kan. Betul tak? Betul. Tapi ada juga yang no. Ada juga yang no. Ada juga yang tak nak buat ni online dah. Nak buat macam mana dah terpaksa tak. Okay. Support tu, perkataan support tu tak apa sesuai tak? Tak apalah. Tukar. Nanti saya tukar. Okay. Lagi. Ni apa benda ni? Sekejap. Okay, type of platform lagi. 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 Next. Saya tak baca sangat Sekejap. Ni apa benda ni? Okay. Next. Determine whether finance cost as a student affect apa benda ni? Finance cost lah ilah. What is that? Apa benda you buat? Finance cost? Finance cost apa benda ni? Nak beli top up untuk internet ke data ke macam tu. Perkataan finance cost tu langsung tidak sesuai. You tanya soalan apa? Sepatutnya Soalan dia, tanya apa? your finance cost as a student affect during online learning? Ya Allah, finance cost, la ilaha illallah. Sekurang-kurangnya burden ke? Gunalah perkataan kan. Do you feel burden? Kan? Bla 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 bla. Finance cost ni, ya Allah, apa ayat ni? Aduh, hai. Haru ni ayat ni. Boleh ni sikit lah walaupun dah ni finance cost ni, aduh, hai. You edit sikit boleh tak? Hello? Are you there? Boleh, madam. Edit sikit lah, aduh, hai. Teruk benar ni perkataan ni, finance cost ni. Apa ke benda? Okay, seterusnya. Ni apa? You buat single baca benda. Patutnya yang macam ni masuk ke dalam nu je. Yang ada 2 pilihan kan. Okay, tak apa dah, tengok lagi apa lagi. Soalan seterusnya. Method preferred. Lepas tu you buat okay, face to face. Nampak gaya face to face yang tinggi tau. Ada. Okay, seterusnya. Ini apa? Okay, lagi. Ni apa?
CGPA dengan level of concentration. Mana? Okay, jap. Okay. So, ada kaitan tak ni level of concentration dengan CGPA? Ada. Ada. Apa benda yang you nampaknya ni? Macam orang yang ada high level of concentration, result dia maintain 3.5 to 4 flat. Kan? Maksudnya yang low concentration ni nampak lah, maknanya dia punya CGPA juga rendah kan, ke arah rendah. Okay. Kemudian ni apa lagi? Okay, so you punya ni betul kan, very dissatisfied 1, so dia punya ni, dia punya satisfaction dia resource at home dengan learning at home. Nampak gaya setuju je ni kan tak? Satisfied je ni. Okay, ada lagi tak yang lain, soalan lain? Finance cost tu you ubah lah Okay, madam. Support tu pun support tu dah suruh ubah perkataan support tu kelakar sungguh Okay. Okay, nak betulkan lah. InsyaAllah Okay, habis boleh saya? Habis. Okay. Dah, thank you madam. Terima kasih madam. Thank you, madam. Ada lagi tak? Tak ada dah. Tak ada dah? Okay, tak. Alhamdulillah semua dah settle. Good luck all of you. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti dalam kelas revision. Okay, ikutlah. Risk aturkanlah ya. Nanti saya bincang dengan Ajar. Jadi maknanya sebelum you buat kelas tu risk, you kena pastikan semua orang buat dulu pembetulan test tu. Okay, madam. Dia kalau tak buat tak jadi ya. Semua orang ambil masa untuk study dulu. Kalau nak buat test tu maksudnya study dulu chapter 1 and 2, lepas tu buat soalan tu. Dan semua orang buat, baru you set up kelas. Okay, madam. Saya akan tahu yang tak kena kat mana. Baik. Beres, madam. Okay, baik. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, madam. Terima kasih, madam. Sama-sama. Thank you madam. Thank you madam. Ya. Thank you, Terima kasih madam. Sama-sama. Thank you all of you.